Assalamualaikum, welcome back to NT Channel. Hari ni aku nak share dengan korang satu pengalaman yang pernah dilalui oleh kawan aku sendiri yang bernama Amir. So masa tu kawan aku ni dia stay dekat area quarters kerajaan yang terletak dekat Temerloh Pahang. So aku pernah dengar jugalah orang cerita tentang quarters ni, sebab quarters ni dah ditinggal lama oleh penghuni-penghuni yang dekat quarters ni dulu. Sekarang ni diorang semua dah pindah kat rumah masing-masing, include lah kawan aku ni sekali. Dijadikan ceritalah pada satu hari kawan aku ni pun dia keluar melepak. Macam biasa dalam pukul 1:30 dia akan sampai rumah lah. Malam tu kawan aku ni pun baru sampai rumah. Dia pun parking kereta dekat dalam garaj macam biasa. Tiba-tiba dia dapat satu notification WhatsApp lah daripada mak angkat dia. Masa tu mak angkat dia berada dekat Kuala Rompin. Okay. So dia pun parking kereta. Dia still lagi lah duduk dalam kereta. Dia pun terus capai phone dia. Dia pun baca lah. Dan dia dapat tahu yang ayah angkat dia dah pun kembali ke rahmatullah lah masa tu. Jadi dengan perasaan yang sedih, terkejut dengan berita tu, Amir ni pun terus call mak angkat dia yang yelah nak tahu punca kematian ayah angkat dia lah. Beberapa minit dia orang berborak tu, tiba-tiba kawan aku yang Amir ni, dia ada rasa sesuatu yang macam tiba-tiba keadaan sekeliling yang rasa sunyi dengan keadaan yang gelap. Masa tu dah tak ada penghuni. Masa tu cuma keluarga Amir ni je yang ada lagi dekat kawasan quarters tu. Dan orang lain semua dah berpindah kat rumah sendiri. Jadi memang gelap lah suasana tu. Tak ada satu lampu pun. Melainkan rumah Amir ni lah. Jadi tengah dia berborak tanya pasal tu, tiba-tiba mata dia tertumpu kepada satu pokok yang berada dekat hampir dan sebelah rumah dia jugalah kiranya. Satu pokok kelapa yang pernah dikaitkan dengan cerita seram oleh penduduk quarters terdahulu lah. Member aku terus tak nak fikir bukan-bukan, sebab dia pun otak dia masih fikir tentang ayah angkat dia kan. 10 ke 15 minit dia orang berborak semua tentang ayah angkat dia ni. Tiba-tiba kawan aku ni terdengar ada satu bunyi hentakan yang jatuh dekat atas kereta, bumbung kereta dia. Memang terkejut lah kawan aku ni. Tiba dia toleh ke side mirror. Ada satu lembaga berwarna putih dan berambut panjang turun dari atas bumbung kereta dia. Kawan aku yang nampak ni, dia terus tercampak telefon dia sebab dia memang terkejut sangat. Dia nampak sangat jelas muka lembaga tu. Dia baca je doa apa yang dia ingat masa tu. Yelah kan, kita kalau dalam gelabah memang dah tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir apa-apa. Aku pernah lalui benda tu. Jadi aku tahu, kita walaupun tahu banyak doa macam mana pun, tapi in that case kita memang tak boleh nak buat apa-apa. Kita rasa macam diri kita ni kaku sangat. Lidah kita ni susah sangat nak sebut kalimah tu. Sampai beberapa minit Amir ni didengar ada orang panggil nama dia. Rupanya telefon dia tak tutup lagi. Jadi mak angkat dia pun dengar yang Amir ni macam keadaan yang macam masih tiba baca doa macam tu, and then telefon bunyi terjatuh kan, so orang boleh dengar benda tu. Jadi mak angkat dia panggil banyak kali. Member aku ni pun terus ambil phone dia. Dia dah tak fikir apa. Dia terus cakap kat mak dia, mak angkat dia lah. Dia cakap tak apa, esok disambung. Dia tutup enjin, dia terus keluar. Antara garaj dia dengan rumah dia dalam 30 meter macam tu lah. Jadi dia kena macam cross nak ke rumah dia tu. Laju di jalan, makin laju benda dekat belakang dia tu pergi ke arah dia. Member aku ni terus tak berani nak toleh kat belakang. Apa yang dia fikir, dia nak cepat masuk rumah. Jadi dengan keadaan yang takut macam tu, memang gelabah lah cerita dia. Dia nak buka pintu lagi. Dia pun terus buka grill, buka pintu. Dan dia rasa lega bila dia nampak mak ayah dia ada tidur dekat ruang tamu lah. So member aku yang takut ni terus masuk rumah and
Sampai dia terlupa nak bagi salam sebab dia takut sangat. Memang dia terus tutup kunci pintu, dia terus masuk bilik air nak ambil wuduk sebab dia rasa memang dia takut sangat. Dia dapat rasa sangat ada benda tu memang ikut dia. Dia terus masuk bilik dia. Dia tak fikir apa, dia nak tidur. Jadi keesokan paginya tu, ayah dia pun masuk dalam bilik Amir ni nak kejutkan dia lah, bangun. So dia kejut je, dia terus tanya, kau balik pukul berapa semalam? Habis cakap, ayah dia pun dah sound dia. Ayah dia pun bagi tahu. Masa ibu dia nak pergi tandas, tersedar pukul 3-4 pagi. Masa tu nak pergi ke tandas, ibu dia pun bangun macam biasa. Tiba-tiba ibu dia nampak lembaga yang seperti mana yang Amir ni nampak, iaitu lembaga yang berbaju putih, berambut panjang dan bermuka yang hodoh, bertenggek dekat atas sofa sebelah ibu dia tidur. Ibu dia ternampak tu terus rasa sesak nafas dan meronta tapi tak boleh keluarkan suara. Dan nasib baik ayah Amir ni sedar. Dia terus pergi dekat mak dia, kejutkan. So memang aku terfikirlah, macam mana benda tu boleh ikut sekali masuk kan. Betul lah ajaran Islam tu, dia dah ajar kita, bila nak masuk rumah, kau jangan lupa bagi salam. And seelok-eloknya kau baca doa, sebab kita tak tahu apa benda yang ada dengan kita, apa benda kejahatan yang ada dengan kita, sekali benda buruk yang kita tak nak tu ikut kita. Kita tak tahu. Jadi sebab tu kita digalakkan untuk baca doa sebelum kita masuk rumah. Benda tu member aku memang lupa sangat nak buat. Yelah, kita dalam keadaan takut. Aku faham apa yang dia rasa masa tu. Jadi dia memang tertinggal nak buat semua benda tu lah macam biasa. Jadi itu je lah kawan aku rasa pada hari tu. And dia rasa macam dia tak nak keluar dah lepas tu, sebab dia memang betul-betul trauma dengan apa yang terjadi. Jadi itu saja yang aku nak share dengan korang. Pengalaman yang kawan aku pernah lalui ketika dia berada di kuartus kerajaan di Temerloh, Pahang. Kalau korang ada rasa nak komen apa-apa tentang konten aku hari ni, korang bolehlah komen dekat kotak di bawah. Tapi sebelum tu korang jangan lupa subscribe video aku dulu, sebab aku ada banyak lagi video, aku ada banyak lagi cerita yang aku nak kongsikan dengan korang. Jadi itu saja. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.